Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Seperti biasa, teruskan share, teruskan menonton, teruskan mendengar sehingga tamat siaran kita pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Air mata kasih Marina Wati Yusof, Nani Rokiah Muhammad Nur, Kak Zah, Cik Su, Samsani Sam daripada Sabah, Abang Hang Kasyaf daripada Wangsa Melawati, Wangsa Siaga, Abang Ali Hamid, Maimanah Ibrahim. Lama tak dengar nama Kak Maimanah Ibrahim. Cik Su, Muhammad Arif Selamat, sihat-sihat Alhamdulillah. Kak Jamaliah Sanusi, Kak Sabariah Abu Samad, Noili, Muzakir. Diam-diam jangan kecoh-kecoh kan. Ini baju yang paling segak kali. Malas tukar. Diam. Kita buat macam tak ada apa-apa je. Ali Hamid, tajuk malam ni sempoi Ustaz. Sempoi lah kan. Dosa pahala sendiri mau ingat kan. Sendiri mau ingat, tapi kita akan saling ingat mengingati, insya-Allah. Kak Jamaliah Jaafar, terima kasih. Cik Su dan share. Kak Salasia Hasan, Kak Azian Kamarudin, Kak Zah, itu rahsia lah. Apa ada siang tadi, itu rahsia saya dengan Muzakir, insya-Allah. Romiah Abdul Rahman, terima kasih. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni saya akan bacakan satu hadis yang memang sempoi lah. Macam Abang Ali Hamid kata tadi, memang sempoi punya. Hadis Imam Muslim. Hadis Imam Muslim nombor 4831. 4831. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man da'a ila huda
kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqus dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu atham man tabi'ahu la yanqus dzalika min athamihim syai'a. Hadis sahih, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Tuan Haji Ghazali Arsyad daripada Gombak, Siti Hawa daripada Singapura, terima kasih banyak. Ya, memang itu tajuk kita malam ni, dosa pahala sendiri mau ingat mah. Kan. Terima kasih Umi Umrah Noili. Soal jawab dengan doktor tu kita tangguh dulu. Sepatutnya memang malam inilah kita punya perancangan asal, tapi sebab malam ni doktor tu sangat sibuk dengan urusan hospitalnya, jadi kita postpone dululah. InsyaAllah nanti kita tengok kelapangan doktor tu bila, kita akan set up lain. Mudah-mudahan Allah permudahkan, insyaAllah. Nanti siapa yang ada soalan tentang khususnya masalah ortopedik, nanti boleh PM ataupun boleh send dalam grup Telegram kita lah, dalam grup Telegram kita, insyaAllah. Nanti saya akan kumpul-kumpulkan soalan tu untuk orang kata memudah kerja lah. Senang nak bersoal jawab dengan doktor nanti. Tarikh belum tahu lagi lah. Kan, mungkin bulan depan atau tahun depan ke, tak tahu lagi. Tengok doa Allah permudahkan. Terima kasih Nur Safiah Osman, Kak Maria Chan daripada Singapura, Kak Maimanah Ibrahim yang mencatatkan nombor hadisnya di situ, Kak Nur Hayati Dek Kis, Waalaikumsalam, Tohun, Kak Jamalia Rahmat, Kak Rohayu Abdul Wahid, Kak Rohana Rejab. Terima kasih. Alright. Kak Yati baru makan berjamaah ni. Untung lah. Mudah-mudahan kenyang, jangan terlena pula dengan kuliah sudah. Okey, sambung hadis tadi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man da'a, mani siapa sahaja. Mim nun. Mim tu di baris atas, man. Dia man lain maknanya, min baris bawah lain maknanya. Kalau man, siapa, barang siapa, siapa saja. Kalau min, mim baris bawah, mim nun, min tu baris bawah, maknanya daripada. Dia bezalah. Kan, kalau man siapa-siapa, min daripada. Kalau man itu cerita Hindustan. Tahun 90-an dulu, 90-an lebih kurang kot tu. Awal-awal 2000 macam tu kot. Filem Hindustan tu. Okey. Nabi SAW bersabda, barang siapa, makna siapa-siapa saja. Siapa-siapa saja. Man ni umum, lelaki ke, perempuan ke, orang tua ke, budak-budak ke, remaja purba ke, remaja ke, ustaz tak berapa ustaz, baru nak start ke apa, siapa-siapa saja yang mengajak ke arah kebaikan. Ajak, da'a makna ajak, menjemput, mempersilakan, memperlawa, memperkenalkan. Banyak istilah tu yang main-main. Kan? Da'a ni makna kita ajak, kita kempen, kita promosi, kita
menyeru, bolehlah seerti dengannya kan. Siapa yang ajak satu kebaikan, kita ajak orang buat. Contoh macam tuan-tuan ibu-ibu buat malam ni, tagkan nama-nama kawan-kawan tu kan, bubuhlah nama siapa entah kawan-kawan kita ni, sangkut pula satu dua dengar, ni pahala ni pahala nak dapat ni. Nabi kata barang siapa yang ajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperolehi oleh orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit jua pun. Macam untung tak? Untung gila bro, dia panggil lah. Untung banget. Untung sangat-sangat. Ibu-ibu, tuan-tuan, tag kawan kita atau share malam ni. Kita share. Sambil kita tengok, kita share. Contoh tak? Bila kita share, kita dah lepaskan dah sharing tu kan. Ibu-ibu, tuan-tuan tengah tengok saya. Yang kita share tu dia dah lepas dah ke grup mana-mana entah. Tiba-tiba ada pula orang dalam grup yang kita share atau Facebook yang kita share tu, orang tu tengok juga. Sama macam kita tengah tengok ni. Kita dapat pahala sedang tengok, sedang dengar ceramah. Katalah pahalanya 100. Contoh nak pergi faham tak? Katalah pahala dengan ceramah ni 100. Orang yang dengar atau menonton dengan sebab kita share, kita ajak tadi, pahala orang tu pun dapat 100, kita pun dapat 100 juga. Maknanya kita dah ada 200 pahala. Pahala kita sendiri dan pahala orang yang menengok dengan sebab kita share tadi. Jangan main-main. Sebab tu saya kata tajuk malam ni memang canggih sikit lah kan. Tajuk tu saya letak gitu biar nampak rare sikit. Nampaklah ganas sikit, tak adalah klise sangat kan. Jadi kesimpulan dia, share banyak-banyak. Kesimpulan dia, share banyak-banyak, copy paste banyak-banyak kan. Kita sharing benda-benda yang baik. Kita tak tahu dengan perkataan yang kita copy paste tu atau yang kita tulis sendiri, yang mana satu ayat-ayat yang kita tembak dalam Facebook, dalam Instagram, dalam grup WhatsApp, apa semua yang mengubah hati manusia. Katalah malam ni dengan sebab kita share ada 10 orang tengok, kita dah ada 1000 pahala kat situ. Pahala orang tu kita kaut seorang 100, campur kita 1100. Tu contoh tak, nak bagi senang faham. Jadi Nabi kata siapa yang buat kebaikan kemudian dia ajak pula orang lain, kan, dia ajak pula orang lain buat, orang tu buat juga, akhirnya dia dapat lagi pahala free lah, orang kata kan, pahala free tanpa dikurang sedikit pun. Sebaliknya, siapa yang ajak kepada kesesatan, man da'a ila dhalalah, macam kita baca Fatihah kan, waladdallin. Dhalin tu kan sesat kan. Jangan, ada cerita dulu kan, dia pergi Mekah, lepas tu sesat. Kita bila sesat jangan cakap ana dhalin, jangan kan. Dia tak tahu bahasa Arab, dia ingat ayat Quran je. Dia kata ana dhalin, aku sesat. Jangan. Sesat kat situ kalau kita cakap, sesat tu maknanya orang-orang kafir tu. Takkan kita isyihar kita kafir pula, na'udzubillah kan. Isyihar depan Kaabah pasal apa? Tak faham. Ada orang lagi canggih, dia tak faham, sesat, nak balik hotel tak jumpa kan. Dia jawab apa? Dia tanya Arab tu, ihdinas siratal mustaqim. Dia kata tunjukkan aku jalan yang lurus. Arab tu pun sambung, siratal lazina an'amta alaihim. Lalah dua-dua amin kat tepi tiang masjid tu kan. Padang muka. Jadi kena belajar lah kan, belajar sikit-sikit bahasa Arab, bahasa-bahasa lain, belajarlah. Kita dah banyak dah canggih, ada Google, ada translator, ada macam-macam kan. Nak dengan tak nak saja, bersungguh dengan tak bersungguh saja. Baik, balik hadis tu. Siapa yang ajak pada sesat,
pada dosa, pada maksiat, lalu orang tu tiru atau dia menyahut seruan jahat tadi, maka kita akan dapat dosa. Macam mana orang tu buat, dengan tidak ada kurangnya sedikit pun. Jangan main-main. Jangan main-main. Saya ulas lagi. Saya nak tengok komen sekejap. Terima kasih Kak Zah yang masukkan grup. Alamak, tak boleh pin lah pula. Saya tak boleh pin pula malam ni. Grup Telegram tu, siapa nak join, bismillah. Terima kasih Kak Salmiah Saad, Nur Safia Osman, Kak Rokia Makno, Natifah Ahmad, Habibah Abdullah, Kak Jamaliah Jaafar. Dek Kis tu menantu saya Ustaz, baru join kelab Ustaz ni. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, welcome to the club Dek Kis. Nama canggih tu. Terima kasih Kak Jamaliah masukkan menantunya dalam ni. Kak Saliza Agus, terima kasih. Kak Fatimah Abdul Rahman, baru habis kuliah Ustaz Jafri. Muhammad Nur Ibrahim, Razak Johol, Aina Ismail, Umi Umrah, thank you for sharing. Saya dengar ni pun dengan ahli keluarga dah makan apa tu tengah hari tadi, tahlil ke apa tu, Noili. Tak apalah, yang penting dengar dengan keluarga lah, insya-Allah. Nur Azimah Arifin, Zah Husin, Aina Ismail, Syarifah Syarif, Syariah Syarif. Nama canggih benar. Betul Kak Zah, orang yang share dapat pahala double tu kalau 2 orang yang dengar. Kalau 3 orang dah triple, 4 orang lepas triple apa, entam je lah kan. Lagi banyak, lagi berganda. Buat sekali, pahala berkali-kali. Itu kena cerdik. Orang Perak kata kena cerdik kan. Buat sekali, kita tekan butang share tu je. Tu contoh lah kan. Kita tekan sekali, tembak mata rata, pahala nak menunggu, orang kata macam nak masuk dalam pukat aja kan. Menunggu macam menunggu ikan masuk pukat. Tunggu je lah pahala tu masuk. Itu kalau pahala. Kalau dosa, kita share video-video entah apa-apa kan, yang mengarut, yang mendedah aurat ke apa yang tidak, kaut juga dosanya, sama je. UTS, terima kasih banyak. Muhammad Nur Ibrahim, itu baru seorang, apatah lagi 10 orang, kan. Mana lagi banyak, lagi besar pahala kita kan. Terima kasih Kak Syam. Kak Syam rasanya anniversary kot, sambut anniversary dia. Mudah-mudahan berbahagia sampai akhir hayat, menyambung sampai ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Tahniah Kak Syam. Kak Mariah Chan, rajin-rajinlah share dengan kawan-kawan untuk kumpul pahala. Betul. Lawak Pak Arab dengan orang tak Arab. Allahu Akbar. UTS kata ada pengalaman di Mekah. Masa menawar beli barang, dia cakap suami saya si roto. Macam-macam. Allahu Akbar. Nur Aini Bakar, terima kasih. Cik Su, Fatimah Saad. Biar cerodik sikit. Okey, sambung sikit lagi huraian. Baik, maknanya ibu ayah sekalian, dosa pahala pertama kita boleh create untuk diri kita sendirilah. Maknanya kalau kita buat arahan Allah, kita dapat pahala. Buat benda sunnah dapat pahala. Buat benda sunat dapat pahala. Tinggal benda makruh dapat pahala. Tinggal benda haram lagi dapat pahala. Sebaliknya, buat benda haram dapat dosa. Lawan perintah Allah dapat dosa. Melanggar perintah Nabi, dosa. Itu yang individu. Tapi bila kita mempromosikan kebaikan, sebab itu saya kata, kita yang ada Facebook macam ni, semua orang ada Facebook ni kan,
Masuk je waktu Zuhur, setengah jam lagi tulis, jom standby untuk solat Zuhur. Pum, tembak. Post kat Facebook kan. Contoh. Benda baik, simple lah je. Bukan nak suruh bersyarah dalam Facebook tu. Kan, yang bersyarah ni biarlah ustaz-ustaz, biar kami-kami je lah. Kita yang pandai menulis sikit-sikit, walaupun tak pandai sangat kan, tulis, jom standby Zuhur lagi setengah jam, jom sahabat-sahabat kita prepare solat Zuhur. Tiba-tiba kita punya status tu insya-Allah ada orang baca punya. Dan dengan sebab kita tulis tu, orang yang membaca pula tersentak, lah lagi setengah jam nak Zuhur ni, aku kena prepare ni. Tak ke makan pahala kita kat situ kan. Itu very simple. Sebab itu kita tak tahu besok akhirat ni, orang yang rajin mewawarkan benda baik ni, saya rasa muntah makan pahala besok ni. InsyaAllah kan, kita ikhlas, Allah akan bagi kita pahala yang sangat hebat. Sebab itu saya pernah bagi contoh dulu kan. Saya pernah bagi contoh ni sebab saya akan ingat contoh ni sampai saya mati insyaAllah. Bila saya tamat mengaji Mesir dulu, saya mengaji Mesir tahun 93, saya pergi 28 November 1993, saya terbang ke Mesir, menaiki Royal Brunei Airlines pada masa itu. Itu satu kenangan yang paling indah lah. Kali pertama dalam hidup naik kapal terbang, macam perok benar rasanya kan. Siap dalam kapal terbang tu minta kuih karipak bagai pramugari pun pening kepala kan. Kali pertama naik kapal terbang, tak reti apa tak. Jadi 93 saya pergi, saya mengaji syariah Islamiah di Universiti Azhar Mesir. Tahun 98 saya balik, 1998. 5 tahun lah lebih kurang saya mengaji sana. Tahun pertama saya tak lulus kan, sebab tak reti bahasa Arab kan. Kita tak ada basic yang kuat, pergi-pergi main harung begitu aja. Tapi seronok, Mesir ni seronok sebenarnya. Rindu nak pergi. Lepas saya balik tahun 98, 10 tahun kemudian 2008 saya pergi. Saya singgah 2-3 hari, bawa jemaah umrah pergi Mesir kan. Itu kenangan lah. Jadi bila balik 98, kita balik lah, balik ke kampung kita di Gombak. Saya asal Gombak. Kemudian masa tu saya ingat lagi masjid saya di Gombak tu sedang dalam pembinaan. Masjid makna masjid lama diruntuhkan dan naik masjid baru, tapak yang sama. Jadi sementara berapa tahun pembinaan tu, 2-3 tahun macam tu kot, kita menompang di sekolah agama, kita buat masjid sementara. Jadi kita bawa balik kan, mengaji pula Azhar, macam ya sangat. Lepas tu orang kampung kenal kita kan, orang kampung kenal kita. Jadi ada seorang pakcik ni, masa tu saya dilantik jadi imam lah, jadi imam. Maklumlah anak muda kan, masa tu saya baru balik tu umur saya 23 macam tu kot. 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 24. Lebih kurang 24 tahun. Masa tu muda lah kan. Lepas tu jadi imam. Tiba-tiba ada seorang pakcik ni. Saya ingat lagi. Sampai hari ni saya ingat. Saya cerita benda ni sebab saya nak sebut banyak mana pakcik tu makan pahala. Ni berdasar hadis Nabi ni kan. Dia mengajak kebaikan. Jadi dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz bawa balik Mesir Ustaz. Ustaz ada kelebihan boleh bersyarah, padahal saya masa tu tak ada, baru-baru je orang kata berjinak jadi ustaz ni kan, jadi penceramah ni. Tak pandai sangat. Jadi dia kata, Ustaz, saya cadang lah kalau boleh lepas subuh Ustaz, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 5 hari bekerja tu, lepas je subuh Ustaz bagi tazkirah ringkas 5 minit. Ustaz bagi tazkirah ringkas 5 minit saja Ustaz lepas subuh. Boleh tak Ustaz? Saya kata, Haji, saya bukan jurutankuasa ke apa, saya kena tanya AJK dulu. Kalau AJK kata on, kita jalan. Cadangan tu siapa yang bagi? Pak Haji tu. Ada seorang pakcik ni lah, dia bagi idea kan. Dia kata, Ustaz, daripada lepas subuh orang terus balik minum-minum kedai kopi, baik Ustaz bagi sikit pengisian 5 minit pun tak apa, baca hadis ke apa tak kisah.
Saya pun tanya AJK kata apa? AJK kata, Ustaz, kami lagi suka Ustaz jalan. Saya pun buat. Saya buat tu daripada masjid sementara tu, saya buat sampailah berpindah ke masjid baru, saya sambung lagi. Sampailah pula saya dilantik di nazir di masjid tu 2008 masa tu. Lepas tu saya dah pindah ke sini. Benda yang saya buat tu, ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, berjalan setiap hari tau, kecuali Sabtu Ahad lah. Pasal Sabtu Ahad tu kita ada kuliah subuh kan, jadi kita tak nak kacau. So Isnin Jumaat kita hari-hari buat. Sampailah saya dah pindah sini, Sungai Buloh ni. Bahasa mudah dia ginilah, daripada tahun 99, ujung 98 sampai hari ni 2020, dah 22 tahun. Setiap kali saya pegang mic, sekarang ni yang kerja tu disambung oleh imam di masjid sana lah, masjid lama tu, masjid Gombak tu. Dia yang menyambung, walaupun bukan tazkirah tapi dia baca Quran, semak tajwid sikit. Sama lah majlis ilmu kan. Soalannya sekarang, bayangkan pahala yang Pak Haji tu nak dapat. Nampak? Pak Haji tu masih hidup. Dia masih hidup. Walaupun dia tak pergi dengan kuliah subuh, tazkirah ringkas subuh pagi-pagi tu, mungkin dia tak larat ke, atau dia pergi ke dia tak pergi, pahala tetap masuk dalam akaun dia. Setiap kali saya pegang mic, pahala mengalir masuk dalam akaun. Setiap kali ustaz mana pun ganti tempat saya, pahala masuk. Sampai hari ni 2020, kalaulah takdir Allah meninggal Pak Haji ni, Pak Cik ni meninggal tapi dia masih hidup, katalah dia dah meninggal nanti, bila-bila, mudah-mudahan panjang umur lah, lepas dia meninggal, kuliah tu jalan, pahala masuk dalam kubur. Ya Allah, ya Tuhan. Itu contohnya tadi kan. Itu benda nampak simple, dia hanya bagi idea saja. Dia kata, Ustaz, try buat ni Ustaz, kita buat pembaharuan di kampung katanya kan. Okey lah, AJK setuju, saya pun buat. Tengok pahala Pak Cik tu nak makan. Kan. Dan banyak sebenarnya kalau kita boleh bagi idea kat ustaz-ustaz kan. Ustaz-ustaz wawarkan, ustaz-ustaz buat. Kita makan pahala, jangan main-main. Kan. Macam saya pernah wawarkan dalam kuliah saya. Berapa tahun lepas lah, 3-4 tahun lepas kot. Kan sekarang ni banyak surau masjid. Yalah, ni sebelum PKP lah, sebelum COVID lah. Lepas isyak kadang kita baca Al-Muluk kan, surah Al-Muluk, lepas tu bawa balik. Jadi ada satu surau tu dia istiqamah sungguh dia buat. Jadi saya kata tak apa, saya nak wawarkan idea ni, saya pergi ceramah tempat lain, saya nak sembang, saya nak wawarkan. Saya kata, tuan-tuan, ada satu surau di Shah Alam, lepas isyak je dia terus baca surah Al-Muluk ramai-ramai. Tidak ada paksaan. Siapa nak balik lepas isyak tu, baliklah kalau nak cepat. Siapa yang ada kelapangan sekejap, ambil 5-10 minit, 30 ayat je kot kan. Surah Al-Mulk. Baca kan, Nabi suruh baca sebelum tidur kan. So, baca lepas isyak. Bila saya wawar, saya kata nanti kalau tuan-tuan boleh, photostate, laminate cantik-cantik, letak dalam bakul ke macam mana, nanti lepas isyak, edarkan. Baca sama-sama. Lepas tu baliklah. Tak ada paksaan pun. Dengan izin Allah, ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, ada beberapa surau masjid yang buat sebab dia dengar saya sebut dalam kuliah. Maknanya insya-Allah lah kot no, saya ada pahala surah Al-Mulk kat situ. Kan. Bila kita pergi bulan berikutnya, saya tanya, dah start baca? Yelah, kami buat ni start yang ustaz cakap malam kuliah itu hari, dia kata. Saya dengar, ya Allah, syukur. Lega, maknanya kita dah ada satu akaun kat situ kan. Akaun surah Al-Mulk namanya. Tu mesti jealous tu. Kan. Jadi, itu contoh. Saya bagi contoh. Saya buka minda tu supaya kita berfikir tak, apa idea. So, idea paling senang sebenarnya untuk kebaikan ni, tembak dalam Facebook je. Kan. Jangan lupa hari ni Jumaat, contoh kan, banyakkan sedekah, banyakkan selawat. Bila orang terbaca, dia pun selawat, kita dapat pahala. Tak ada kurang tau. Nabi kata pahala tu tak akan kurang. Kalau orang selawat tu 100 pahala, kita pun copy paste 100 juga. Nampak senang buat baik kan. Tapi orang tak nak buat.
Orang suka sebar benda tidak-tidak, benda bukan-bukan, benda mengarut, benda yang tak apa-apa, yang tak ada faedah kan. Tak ada faedah, tak usahlah. Jadi itu bendanya. Kan. Saja je bakar sikit bagi panas malam ni. Kan. Bagi berkobar-kobar nak buat baik ni. Kan. Macam tu. Macam saya tengok ada beberapa sahabat yang dalam ni yang follow saya punya TikTok kan. Ustaz Bambam tu. Saya tengok dia komen, dia like, dia share. Itulah. Besar pahala. Kita nak ceramah tak pandai. Kan? Share lah ustaz-ustaz lain punya kuliah, ustaz-ustaz lain punya ceramah ke apa kan. Besar pahala. Jangan risau. Dah share kita buat tak tahu je. Nanti akhirat kita tengok pahala dia macam mana tak. InsyaAllah. Terima kasih. Sidik Bota. Makno Ibrahim, bila ustaz sebut nama ana rasa seronok dan dua-ronok. Maknanya beronok-ronok. Suka sangat. Allahu Akbar. Tohun kata ajak kebaikan dengan berhemah ikut zaman dan ikut rentak terkini. Betul kan ustaz? Betul. Namun sering dilabel acah-acah ustazah. Itu label. Kan? Kadang-kadang orang biasa tegur, ni acah-acah ustaz, acah-acah alim, acah-acah ustazah. Orang kata lantak lah, orang nak kata apa pun. Tak. Tak usah peduli ya. Kita layan orang kata itu, orang sindir itu, kerja tak jalan kan. Buat je, bismillah tawakal, jalan. Orang nak kata, itu lantak lah, letak tepi. Yang penting Allah kata apa. Itu yang paling mustahak kali. Terima kasih. Siapa lagi ni? Kak Zainab Abdul Latif daripada Singapura. Terima kasih Kak Zainab. Zaleha Adnan, Tuan Haji Ghazali. Dulu-dulu naik kapal terbang, bila landing ramai-ramai penumpang tepuk tangan gembira selamat landing. Betul? Terutama kalau naik dengan Mak Saleh banyak kan. Bila landing tu dia panggil bila take off tu terbang tak. Bila landing dia panggil soft landing. Dia tak ada terentak sangat, bergegar sangat kan. Dia landing tu tahu dah atas darat je. Siap tepuk tangan tu kan. Tu selalu Mak Saleh lah selalu buat. Seronok kan. Kalau kita alhamdulillah gitulah. Macam tu. Kak Maimanah Ibrahim pergi Mesir 2015. Saya 2018. Selepas 10 tahun kan. Balik 98, 10 tahun kemudian pergi balik. Menangis saya kan. Masa landing tu, teringat kenangan tu. Kenangan. Kemudian ingat Kak Zai ingat cerita tu. Rabi'ah Ahmad, Waalaikumsalam. Saya dari Singapura, hadir pertama kali, alhamdulillah. Terima kasih Puan Rabi'ah Ahmad from Singapore. Jadi selamat datang. Macam ada welcome to the club kan. Terima kasih sudi dengar kuliah saya malam ni kali pertama, dan mudah-mudahan berterusan. Kalau tak jemur lah no? InsyaAllah. Baik. Imam Simpan 3 tu Imam Haji Khairuddin kot. Kalau imam lama tu Haji Ghazali nama dia Imam Fakharuddin, tapi dia dah uzur sangat kan. Sekarang dia semayang kat Masjid Rahimah Greenwood tu je. Kak Noraida Bidin daripada Port Kelang, terima kasih. Kak Azian, pahalanya seperti air zam-zam yang tak pernah putus kan. Untung tu saya kata kita jealous lah bila ada orang makan pahala macam tu kan, tak habis-habis. Jangan buat main lah, seronok itu. Maaf Ustaz, Kak Zah nak tanya, kalau kita sedekah makanan je macam mana? Tak berpanjangan lah kan pahala. Makanan ni tak semestinya bila kita sedekah makanan kan, orang tu makan, habis dia makan je, pahala pun habis. Tak juga. Sebab dia makan tu dia sihat kan. Tubuh dia dapat benda yang sepatutnya untuk keperluan tubuh, zat itu besi ke apa pun datang, tak tahulah, segala tok nenek zat tu dia dapat dengan asbab
kita bagi makan tu, dia sihat, dia pula boleh ibadah, makan pahala kat tu, kan. Cuma panjang mana tak pastilah, tapi tetap panjang juga, sebab dia bukan hanya habis ketika dia telan saja. Sebab bila dia telan mungkin mengenyangkan dia, mungkin menyihatkan dia, kan. Sambung pahala tu. Dia macam tu. Di surau Harmoni Taman Desa Skudai, lepas isyak baca surah Al-Mulk. Betul, banyak tempat yang baca, kan. Muhammad Zuhair Abdullah pula dah. Muhammad Zuhair Muhammad. Itu sebenarnya tanda-tanda kelaparan sebenarnya. baru masuk, lambat sampai rumah pula. Baru sampai rumah. Okey. Terima kasih Ustaz kerana bagi tahu hadis ni bagaimana nak buat pahala. Alhamdulillah. Naizatun Naina, terima kasih banyak. Tohun, Ustaz, kalau ramai anak pun kumpul pahala juga kan Ustaz? Setiap anak tu kita sendiri yang ajar kenal Tuhan. Itu lagi tak putus lah, Kak. Kan? Ramai anak ni sama je, kan. Dia membesar tu kita berpahala sebenarnya. Sebab kita didik daripada kecil, kan. Kita tarbiyah dia, kita itu, kita ini, bagi makan, menyusukan dia. Ibu-ibu lagi banyak pahala sebenarnya, kan. Bila dia membesarkan anak-anak tu membesar dengan asbab kita. Asbab. Semua izin Allah, kan. Maknanya sebenarnya pahala kita ni banyak, insya-Allah. Tanpa kita sedari. Kan, membesarkan anak, menjaga makan minum suami, keluarga, kita basuh baju, kan, basuh baju pahala, kan. Lepas tu dengan baju tu suami anak-anak kita pakai buat semayang, pergi kerja ke apa, semua pahala tu. Kan, yang jangan dicari bala je, pahala carilah, kan. Bala, dosa tu jangan, kan. Pahala, walaupun orang kata simple thing sekalipun, benda yang very simple, senyum, kan. Petang tadi saya buat TikTok, tajuk dia senyumlah sikit, kan. Payah benar nak senyum. Senyum pun pahala, kan. Ada orang dia memang murah senyuman, kan. Awal bulan pun senyum, tengah bulan senyum, ujung bulan lagi dia senyum pasal gaji masuk, kan. Jadi itu very simple lah. Senyum aja boleh pahala kita macam-macam. InsyaAllah yang penting, ibu ayah sekalian yang saya kasihi, maknanya buatlah kebaikan tu. Tak usahlah buat benda tak elok, buat fitnah, buat isu yang mengundang pembalahan manusia. Jangan. Kita ni dah akhir zaman, kan. Amalan tak banyak mana. Baca Quran pun sikit-sikit. Zikir pun sikit-sikit. Dengar kuliah pun macam ni lah, sikit-sikit, kan. Selawat, zikirnya apa semua, sedekah pun sikit-sikit. Tiba-tiba kita buat satu benda yang mengurangkan lagi pahala-pahala tu. Itu yang esok-esok, na'udzubillah, itu yang keluar hadis yang muflis. Kan Nabi kata, atadruna manil muflis? Tahu tak kamu siapa orang muflis tu? Sahabat kata, orang yang muflis tu, kata sahabat, man la dinar wala dirham, iaitu orang tak ada duit emas, duit perak. Itu sahabat faham. Nabi kata bukan itu muflis. Muflis ni kata Nabi, dia datang akhirat bawa pahala banyak, tapi orang menuntut pun banyak. Orang yang menuntut kepada kita tu banyak, kan. Wahai Tuhan, dia ni pernah mengumpat kau dulu, Allah kata ambil pahala dia sikit. Ambil lama habis. Itu yang kita takut. Jangan, ibu ayah sekalian, buatlah benda elok je sudah, kan. Jangan buat benda yang tidak-tidak. Samsani jangan macam-macam sangat, lepas isyak biasa baca doa tidur, kan. Eloklah tu. Memanglah baguslah doa tidur, kan. Sebelum tidur baca doa. Alhamdulillah, syukur kalau pahala banyak Ustaz, tapi bila dengar ceramah Ustaz muflis di akhirat, takut. Itulah tu, kan. Kita risau. Ustaz tolong doakan
tolong doakan kita semua dapat taja anak-anak yang belajar di tahfiz, anak sendiri, diri Kak Naza pun ke arah itu lagi. InsyaAllah Kak Naza kita, Nazatul Naina, kita doa Allah meringankan tangan kita, bantu anak-anak tahfiz, anak-anak yatim, fakir miskin, termasuk betul lah Kak Naza sebut kan, kita sponsor student. Itu besar pahala kan. Katalah sponsor, masa saya mengaji dulu memang ada orang sponsor pun kan, melalui kutipan derma. Duit derma yang kita bagi untuk student yang mengaji luar negara ke dalam negara tak kisah. Katalah contoh saya tak, ada orang derma, saya pergi mengaji Mesir, pahala dia dapat tu. Lepas tu saya balik, saya ceramah, habis pahala ceramah saya pun sampai kat dia kan. Dia pun dapat pahala tu sebab dia derma tu. Saya mengaji Mesir, saya dapat ilmu sikit, saya balik, saya ceramah, menyambung lah pahala tu. Senang cerita lah, tak nak cakap banyak. Tu tajuk dia, sendiri mau ingat kan, sendiri mau ingat. Jadi ibu-ibu sekalian, disebabkan sendiri mau ingat, perut pun dah lapar, jadi jangan komen apa-apa lagi. Saya tak boleh nak berhenti nanti. Terima kasih Cik Su, Muhammad Zuhair, Zainuddin Abdul Ghani. Kak Naza kata pesanan Tuan Guru Syekh Zaini, pesan tentang pentingnya ilmu, tentang menjaga pahala amalan agar tidak muflis di akhirat. Kan, kita takut muflis kat dunia pun dah wahara dah. Pasport tak boleh pegang, overseas tak boleh pergi kan, tak boleh terbang sana kemari, buat loan tak boleh, muflis. Itu baru dunia, akhirat esok. Kan, jangan main-main tu. Jadi terima kasih Kak Naza atas pesanan tu. InsyaAllah ada rezeki kita tajalah anak-anak tahfiz ke mana kan, insyaAllah. Terima kasih Rabiah Ahmad, akan mantap hadir insyaAllah. Muhammad Nur Ibrahim, kita senyum tapi orang tu tak senyum, apa komen Ustaz? No comment. Kita senyum okey, orang tu tak senyum, dia punya pasal lah kan. Kita jangan ambil hati, biarlah. Yang penting kita senyum tu dah dapat pahala. Dia tak senyum, itu dia punya pasal lah. Kita kira kita je. Orang tu tak senyum, kita pun malas lah aku lepas ni. Jangan, senyum aja kan. Tapi tengok tempat lah, jangan main senyum tiang telefon pun kita senyum kan. Nanti orang pula senyum tengok kita. Dia kata kenapa Pak Haji ni senyum kat tiang telefon, masalah lah tu. Terima kasih Azam, audio kuliah pahala yang berpanjangan, semoga diredai insya-Allah, amin. Kak Azhar je yang peka dengan ayat saya tu kan. Jangan komen-komen lagi. Tahu tak apa. Kak Sabariah Abu Samad, seronok tajuk malam ni. Itulah kadang-kadang saya ni sebenarnya bila nak kuliah kan, setiap malam kan saya kuliah kan. Tapi untuk pengetahuan sahabat yang baru macam Kak Rabiah Ahmad daripada Singapura tadi, kuliah saya hanya Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat saja. Besok Sabtu Ahad saya cuti. Kita sambung Isnin balik 8.45 malam. 8.45 malam waktu Malaysia. Waktu Malaysia. Mana sama ke dengan waktu Singapura kan. Jadi cuma Sabtu Ahad kita cuti. Khamis malam Jumaat kita baca Yasin 7.30. Itu je. Yang lain semua 8.45 malam selepas Isyak. Saya tak buat lepas maghrib tu bukan apa, sebab takut bertembung dengan ustaz lain kan. Ibu-ibu tuan-tuan pun mungkin nak mengaji dengan ustaz lain juga. Saya tak nak kacau line tu. Cuma mungkin hari Jumaat depan kot saya ada satu kuliah maghrib khas, yang tu ada atas jemputan lah. Tapi yang tu dekat page masjid. Tapi tak apalah, nanti saya wawarkan tengok macam mana kan. Terima kasih Habibah Abdullah. Kak Nazatul, Aina Ismail, Kak Sabari Abu Samad, Umi Umrah, senyum pada diri kita sendiri kan. Boleh je, tak ada masalah. Kak Maria Wan, macam nama baru ni. UTS, terima kasih banyak.
saya dah bagi dah jadual tu kan. Alright. So, terima kasih banyak. Kita jumpa Isnin, malam Selasa, hari Isnin 8.45 malam, insya-Allah. Dan di celah-celah tu kalau ada kuliah-kuliah yang terkejut, yang di luar daripada waktu yang sepatutnya, saya akan wawarkanlah di Facebook dan dalam grup, insya-Allah. Grup Telegram kita. Jadi itu sahaja. Sekali lagi terima kasih banyak semua yang bersama saya sepanjang malam ini, khususnya warga-warga Malaysia, termasuk tetamu kita warga Singapura. Terima kasih banyak. Setiap malam pasti ada geng Singapura yang dengar. Saya rasa seronok. Ada rezeki kita jumpa di Singapura pula lepas ni kan. Biar COVID ni nyah dulu, nanti kita terbang pergi Singapura pula, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi. Kita jumpa Isnin 8.45 malam, insya-Allah. Dan terus berdoa mudah-mudahan Allah lenyapkan COVID di atas muka bumi ini dengan qadar yang paling segera, paling cepat, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi pada semua. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Kita jumpa Isnin insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.